Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada amigos Mr. AK Bloggers. Kita bertemu kembali di dalam penceritaan yang mana kali ini saya nak ceritakan pengalaman kisah benar yang pernah saya lalui suatu ketika dahulu. Setiap kisah kemungkinan ada pengajarannya, kemungkinan ianya hanyalah kisah semata-mata. Jadi pada amigos MAB semua, dengarkan kisah yang saya nak sampaikan ini, kerana kisah ini kisah yang saya tak mampu untuk lupakan, walaupun ianya telah lama berlaku. Kisah ini terjadi pada tahun 2018. Pada penghujung tahun tersebut, apa yang berlaku pada saya ketika itu? Saya memulakan kehidupan seperti biasa, seperti hari-hari yang sebelumnya. Sebelum itu saya pernah mengalami berbagai cabaran, pengalaman yang seram yang pernah saya tempuhi. Namun berbeza untuk kali ini. Kali ini memang saya tidak mampu untuk lupakan. Dan kisah ini pun, kejadian ini saya tak pernah ceritakan pada sesiapa pun, maupun kongsikan pada storyteller yang lain. Cerita ini saya pendam seorang diri, saya simpan seorang diri, kerana cerita yang saya nak sampaikan ini, kejadian yang saya lalui ini memang di luar akal fikiran kita lah, sebagaimana manusia biasa. Pada waktu itu saya bekerja sebagai seorang runner, iaitu kerja bebas, yang mana kerja runner ini dia seperti macam Grab, Lalamove, Foodpanda, atau yang seangkatan dengannya lah, mengantar barang menggunakan motorsikal. Pada waktu itu saya mendapat satu job yang mana saya dapat message dari WhatsApp, yang mana customer atau pelanggan tersebut meminta saya mengantarkan satu barang seperti kotak, tapi dia berbungkus macam bungkusan, seperti bungkusan hari jadi lah, tapi dia bukanlah berbungkus menggunakan kertas yang macam orang bagi atau buat untuk hari jadi tu. Dia berbungkus menggunakan surat khabar. Dan saya terima job itu kerana lokasi untuk saya ambil barang tersebut untuk hantar berdekatan dengan tempat saya tinggal, dan tempat yang untuk dihantar barangan tersebut tidaklah jauh mana. Cuma kawasan yang saya nak hantar ni kawasan yang sangat
terkenal lah. Memang sangat terkenal. Kerana tempat ini jugalah menjadi tumpuan geng-geng paranormal dan juga geng explorer datang ke kawasan ini. Dia bukanlah satu kawasan seperti kawasan yang terbuka. Dia kawasan seperti kawasan perumahan, tapi kawasan perumahan yang sangat mewah, seperti rumah-rumah atau banglo-banglo yang didiami oleh golongan VIP. Dia terletak sekitar Kuala Lumpur. Jadi amigos semua mesti tahulah di mana lokasi ini, kerana saya pernah ke lokasi ini untuk melakukan eksplorasi di waktu malam. Dan eksplorasi tersebut saya melakukan berkolaborasi bersama dengan YouTuber lain, iaitu Tok Bugis. Jadi kembali pada cerita tadi, saya bersetuju untuk menerima job tersebut dan customer tersebut pun bersetuju dengan harga upah yang saya kenakan lah, yang saya charge. Jadi saya pun terus bergerak pergi ambil barang tersebut pada customer ni lah yang meminta saya untuk hantarkan barang tersebut. So sesampai saja di rumah customer untuk saya pick up barang itu, customer tersebut memberitahu pada saya agar berhati-hati untuk membawa barang ini atau kotak ini, dan jangan cuba-cuba untuk membuka lah bungkusan ini. Saya pun memberitahu pada customer tersebut, customer saya memang tak akan buka apa-apa bungkusan yang pelanggan atau customer minta saya hantarkan lah. Saya tak akan buka. Saya cuma jalankan tugas saya sebagai seorang runner, ambil barang dan hantarkan barang. Jadi selepas selesai ambil barang dan terima bayaran charge yang dikenakan, saya pun terus bergerak menuju ke lokasi ini, lokasi yang sangat terkenal. Jadi sepanjang dalam perjalanan saya ke lokasi untuk drop off barang ini, saya agak muskil juga dan agak tertanya-tanya kenapa pelanggan tersebut atau customer saya tadi tu berpesan kepada saya jangan cuba-cuba untuk membuka barang ini. Dan yang saya pelik juga, kenapa dia minta saya berhati-hati untuk membawa barang ini, kerana saya dapat merasakan dalam kotak tersebut bukanlah barangan seperti kaca ataupun kek ke makanan ke tak. Barangan yang saya bawa tu tak berat mana pun, hanya berapa gram saja, tapi kotaknya sangat besar. Tidaklah sebesar mana, cuma lebih kurang sebesar ini. Saya tertanya-tanya dan terfikir-fikir kenapa kan. So saya pun buangkanlah fikiran tersebut. Saya terus pulas throttle motor, pecut ke lokasi untuk saya hantar barang tersebut. Pada mulanya saya tak tengok lagi map lokasi atau tempat saya nak hantar tu. Cuma saya tahu lokasi tu di mana sebab saya dah pernah sampai ke sana sebelum ini. So bila sampai sana saja saya akan buka map untuk ketahuilah atau cari kat mana apa lokasi yang saya nak hantar tu, dekat rumah atau
dekat jalan mana kan. So sampai saja di kawasan tersebut, selepas melalui satu stesen bas di kawasan yang ada dekat situ, saya pun terus buka map dan saya tengok balik lokasi yang saya nak hantar tu lah. So dia membawa saya kepada jalan untuk pergi ke lokasi tersebut, yang mana saya tengok dalam map dan di telefon saya tu, saya nampak apa tempat tu ada tempat bangunan. So saya anggarkan ini adalah banglo ataupun mansion ataupun villa yang terdapat di sana lah. Jadi saya pun terus jalan je sambil tengok map dekat mana, lorong mana nak masuk, dekat simpang mana saya nak kena masuk. Jadi bila dalam berapa ratus meter macam tu sebelum sampai ke lokasi untuk drop off barang tersebut, saya tak tahu kenapa tiba-tiba terasa tak sedap hati. Itu adalah kali pertama saya menjadi seorang runner, melakukan tugas sebagai seorang runner. Tiba-tiba saya terasa tak sedap hati untuk menghantar barangan ataupun melakukan job yang diterima. Saya cuba berhenti sekejap di tepi jalan, cuba untuk tenangkanlah hati yang saya rasa tak sedap kan. Jadi saya cuba istighfar banyak kali dan cuba untuk memahami lah kenapa saya boleh terasa sangat tak sedap hati ketika itu. Tapi tidak lama mana pun saya berhenti ke tepi jalan. Tiba-tiba lokasi map saya tu, saya buka untuk tengok location tu, tiba-tiba dia berbunyi, "You just arrived." Maknanya saya sudah sampai. Agak pelik sebab sepatutnya lokasi yang saya nak hantarkan tu atau tempat tersebut saya nak hantarkan dalam beberapa ratus meter lagi daripada tempat saya berhenti di tepi jalan. So tiba-tiba selepas saya istighfar apa semua, tiba-tiba maps berbunyi, "You just arrived." Maknanya saya dah sampai ke lokasi tersebut untuk hantar barang. Saya agak muskil. Saya cuba keluar balik dan saya masukkan balik alamat tempat tersebut, dan dia tetap pinkan tempat yang saya berhenti tu. Agak pelik juga lah kan, sebab sebelum tu pin lokasi untuk hantar tu masih di depan lagi, masih jauh lagi kat depan, dalam beberapa ratus meter lagi. Dan lokasi yang dipinkan tu adalah sebuah bangunan, maknanya mungkin banglo atau villa atau mansion. Tapi tiba-tiba pin tu berubah tempat di bahagian kiri saya, tempat saya berhenti motor tu di tepi jalan. Di bahagian kiri saya, pintu dalam beberapa meter dari bahu jalan, mungkin dalam 10 atau 20 meter Jadi saya tengok di bahagian kiri saya
Alangkah terkejutnya saya. Lokasi tersebut atau tempat tersebut adalah sebuah banglo yang tidak berpenghuni. Mana kata banglo tersebut telah ditinggalkan, kosong, terbiar. Amigos, cuba fikirkanlah, cuba rasai dan cuba duduk di tempat saya ketika itu. Dan pada waktu itu saya melakukan tugas tersebut bukanlah pada waktu malam, ianya dalam waktu petang. Saya terima job tersebut dan sampai di lokasi tersebut pun masih petang lagi, masih cerah lagi. So saya pun agak pelik juga, takkan time-time petang macam ni dah boleh terima gangguan kan. Saya pun cuba lagi letak balik alamat yang betul, tapi dia tetap juga dekat lokasi tersebut. Jadi saya cuba hubungi customer saya tadi yang minta saya hantarkan barang tersebut. Apa yang memeranjatkan saya? Nombor yang saya call itu, nombor customer itu tiada dalam perkhidmatan. The number you dialed is not in service. Amigos, semua cuba fikirlah. Apa yang saya rasa pada waktu itu? Apa perasaan saya pada waktu itu? Ya, memang tu saya agak terkejut dan agak seram juga. Pada mulanya saya nak cuba terus je balik, apa kata, bungkusan tadi tu saya terus campak je, saya nak terus balik saja ke rumah. Tapi bila saya fikirkan balik, pada ketika itu saya masih dalam dunia paranormal dan saya masih tahu lagi basic-basic yang sepatutnya lah. Jadi saya berfikir dahulu sama ada saya nak tinggalkan saja barangan ini tepi jalan dan terus balik, ataupun saya selesaikan tugas ini. Jadi setelah saya berfikir, saya ambil keputusan untuk selesaikan tugas ini. Jadi saya turun motor, ambil barang tersebut, kotak tersebut, saya redah semak samun, pergi ke rumah yang telah terbengkalai itu atau terbiar itu, dan saya terus bagi salam dan saya beritahu, ada barangan untuk kamu yang telah dihantarkan oleh sesama kamu. Aku tinggalkan barang kamu di sini dan kamu ambillah barang tersebut dan janganlah kamu ikut aku pulang. Tinggallah kamu di dunia kamu dan aku berada di dunia aku. Selepas saja saya selesai menyebut perkataan itu, saya terus cepat-cepat melangkah pergi keluar daripada rumah tersebut. Dan kejadian pelik itu tidak berhenti pada masa itu. Ia masih lagi diteruskan. Gangguan daripada mereka. Selesai saya naik ke motor, sampai ke motor saya naik balik dan tunggang balik motor saya. So saya pun nak keluar
daripada kawasan tersebut untuk pulang. Saya tak ada fikir untuk singgah ke mana-mana, dan saya fikir ketika itu untuk pulang ke rumah terus. Dan saya cuba buka map untuk tahu jalan keluar dia, untuk saya senang keluar pergi ke jalan besar. Sebab di lokasi ini, jika salah jalan memang akan tersesat walaupun masih dalam kawasan perumahan atau kawasan VVIP. So bila saya nak buka map saya, line terus tak ada. Line untuk call dan juga line untuk internet tak ada. Dua-dua line tak ada. Saya memakai dua line ketika itu. Saya memakai Maxis dan juga Digi, dan dua-dua line tersebut tiada. Saya tak nak cepat gelabah. Saya cuba bertenang, istighfar banyak kali sambil membaca Ayatul Kursi dan juga surah 3 kul. Selesai membaca surah Ayatul Kursi, surah 3 kul, selesai beristighfar, saya pun terus hidupkan enjin motor dan bergerak untuk pulang. Dan pada masa itu saya tidak jumpa jalan untuk keluar ke jalan besar. Saya pusing masuk ke lorong ini, patah balik ke tempat tadi. Saya cuba masuk lorong ini, dia terhenti di jalan mati, di mana jalan mati tersebut ada rumah. Saya patah balik, saya ikut laluan lain. Saya pusing balik ke tempat barang yang saya hantar. 3 kali pusing, 3 kali cari jalan keluar. Saya tak jumpa jalan keluar tersebut. Jadi saya cuba azan sekuat-kuatnya untuk permudahkan urusan saya untuk tidak menerima lagi gangguan tersebut. Jadi selesai saja azan, apa yang memelikkan saya, suasana keadaan di situ telah bertukar menjadi gelap. Ketika saya azan, saya menutup mata saya. Selesai azan, saya membuka mata saya. Saya melihat keadaan terus menjadi gelap, dan baru saya sedar ketika itu sudah pun pada waktu malam. Dan barulah saya nampak kenderaan-kenderaan lain yang lalu di kawasan tersebut. Dan saya ada jumpa serempak juga dengan rider Grab tahan orang tu. Saya cuba tanya kat mana jalan keluar yang paling senang untuk keluar daripada kawasan ni je, untuk terus ke jalan besar. Saya beritahulah pada dia line handphone saya tak ada, line call tak boleh, line untuk internet pun lagilah tak boleh. So dia kata dia pun jawab lah, saya punya line elok ada. So saya pun terkejut. Saya tanya rider tersebut, awak pakai line apa kan? Jadi dia jawab dia pakai line Maxis. Dan saya agak bingung ketika itu. Saya pun memakai Maxis, tapi kenapa saya punya line tadi tak ada? Line untuk call tak ada, line untuk internet pun tak ada. Bila saya cek balik handphone saya, automatic line semua ada.
Maxis dan DJ, dua-dua ada. Jadi rider tersebut nampak saya macam agak blur atau blank, kira agak blur juga masa tu. Saya pun memang agak blur masa tu. So rider tu pun perasan saya punya raut wajah saya agak blur. So dia bagi tahu saya, tak apa, awak ikut saya hantar barang dulu, nanti kita sama-sama keluar daripada kawasan tersebut. So saya setuju, saya ikut dia untuk teman dia lah, hantar barang, dan ikut sekali keluar ke jalan besar bersama-sama dengan dia. Jadi selepas selesai menemani dia untuk mengantar barang, dan kami pun bersama-sama terus keluar daripada kawasan tersebut, dan akhirnya sampai juga ke kawasan jalan besar. Dan pada ketika itu sampai di kawasan traffic light. Traffic light di semacam flyover. Saya kena mengambil arah untuk terus, dan rider tersebut dia mengambil arah untuk ke kanan. Jadi saya masa ketika itu lampu traffic light masa tu hijau, dan dia pula lampu merah, dia berhenti. So kenapa kami pun dah sampai traffic light tu, kami kira nak ikut haluan sendirilah untuk balik ke tempat masing-masing. Saya pun angkat tangan dan saya ucapkan terima kasih, dan rider tersebut pun angkat tangan dan senyum ke arah saya. Saya pun terus pandang ke depan, dan saya cuba pandang side mirror untuk tengok rider tu sekali lagi yang memelikkan saya ketika itu. Bila saya tengok di side mirror bahagian belah kanan, saya tak nampak pun rider tersebut. Sedangkan rider tersebut ada di traffic light itu, dia berhenti untuk mengambil ke arah kanan, sebab ketika itu lampu dia masih merah dan lampu saya hijau untuk terus ke depan. Saya tidak mengambil masa yang lama untuk tengok side mirror untuk tengok dia balik. Selepas saya lepasi traffic light, saya pun tengok ke side mirror, rider tu tiada. Saya berhenti ke tepi, saya cuba pusing untuk tengok arah sana, arah bahagian kanan tu. Saya tengok rider pun, saya tak nampak kelibat motor rider tersebut tadi. Saya tertanya-tanya juga pada masa tu, adakah dia membantu saya untuk keluar daripada kawasan tersebut? Adakah dia dihantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu saya keluar daripada kawasan tersebut? Sampai sekarang saya masih terfikir-fikir siapa rider tersebut. Dan ketika itu dalam hati saya berkata, terima kasih kerana sudi mengantar dan membawa saya keluar daripada kawasan tadi, walaupun anda bukan manusia. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Allah kerana menghantarkan hamba-Nya untuk membantu saya keluar daripada kawasan tersebut. So itu memang satu kejadian dan pengalaman yang saya tak boleh lupakan. Bukan kerana ia terlampau seram atau terlampau hardcore gangguan dia, tapi apa yang saya tak dapat lupakan kerana siapa rider tersebut.
terima kasih amigos kerana sudi mendengar cerita daripada saya, pengalaman sebenar saya ketika menjadi seorang runner. Saya melakukan tugas runner pada tahun 2016 sehingga 2019. Saya berhenti menjadi seorang runner kerana selepas saya pada tahun 2019 saya accident ketika itu pada waktu hujan. Saya tak jangkakan pada waktu itu hujan lebat. Jadi saya redah satu kawasan yang mana kawasan itu memang akan dinaiki air lah, kira banjir lah kawasan tu. So saya tak nampak mana-mana lubang pun di kawasan tersebut sebab dah dipenuhi dengan air. Dan saya accident disebabkan saya dihimpit oleh satu kereta dan saya mengelak dan terlanggar lubang dan saya jatuh dan bahu kiri saya ni crack lari. So start daripada situ agak lama saya cuti daripada menjadi untuk lakukan tugas runner, sampai satu tahap saya tinggalkan terus kerjaya saya sebagai seorang runner. Dan pada masa tersebut saya bukan melakukan tugas runner saja, ada tugas-tugas yang lain yang agak mencabar juga tugas tu. So itu pengalaman saya pada waktu saya menjadi seorang runner, bekerja sebagai seorang runner, hantar barang apa semua. Saya tahu cerita ini tidak terlampau seram sangat. Bagi saya pun ia taklah terlampau seram sangat. Cuma apa yang saya tak boleh lupakan disebabkan siapa rider tersebut. Jadi setakat itu saja penceritaan saya tentang pengalaman saya ketika menjadi seorang runner. Dan terima kasih kepada amigo semua kerana sudi menonton penceritaan saya ini. Jangan lupa subscribe channel ini kepada amigos yang masih belum subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi yang seterusnya. Dan jangan lupa like dan sharekan video ini kepada rakan-rakan amigos di luar sana, dan komen di bawah, tinggalkan pendapat amigo semua, dan boleh komen lah siapa rider tersebut. Okay, semoga kita bertemu lagi di vlog yang seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, adios amigo. Across the roses, crawling through a low door. You can never be the same who you were before. Labyrinth of voices.